Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya hari ini untuk sesi yang kedua pada hari yang kedua untuk Ngopi Kejaya bersempena dengan Karnival Kejaya Perak Sejahtera dan Karnival TVET yang bakal berlangsung pada 16 dan 17 September pada minggu hadapan bertempat di Stadium Indra Mulia Ipoh 9 pagi hingga 5 petang. Ingat. Okey, baik. Jadi untuk sesi kedua hari ini pagi tadi kita dah bawakan hospital Seri Botani, sektor kesihatan. Baik, untuk kali ini, untuk sesi pada pukul 3 petang ini, sesi kedua hari ini, kami akan bawa pula syarikat daripada bidang IT pula. Apakah nama syarikat itu? Iaitu syarikat Power IT Solutions Sdn Bhd. Jadi baik, untuk tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan saudara Tuan Saiful Yazan, wakil daripada Power IT Solutions untuk memperkenalkan diri dan berkongsi sedikit pengenalan tentang Power IT Solutions Sdn Bhd. Jadi saya mempersilakan Tuan untuk perkenalkan. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua para pendengar. Terima kasih kepada moderator pada petang ini iaitu Encik Hafir Roslan. Dan seterusnya jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Pusat Aspirasi Perak iaitu PASAK yang sudi memberi peluang dan menjemput pihak Power IT Solution untuk sesi mengopi kejaya pada petang ni. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Saiful Yazan Beramli, General Manager untuk Power IT Solutions Sdn Bhd. Actually kita base HQ ni di KL, tu di Plaza 138 sebelah Hotel Maya dekat dengan KLCC. Dan kita punya branch di Ipoh iaitu di Perak Technology Center, Premier Suite tingkat 5. Okey, ini soalan tadi tentang tentang apa? Tentang syarikat. Cuba sedikitlah pengenalan tentang Sebab sikit. Okey, apa macam yang ni. dilakukan oleh Power IT. Okey. Actually saya cerita sejarah sikit lah. Actually Boleh. IT tubuhkan pada 2013 kan. Pada masa tu saya dah beberapa dengan apa ni? Sahabat-sahabat kan, founder kami, kita tengok, kita melihat kepincangan ekonomi dari segi bukan dari segi apa tau, dari segi IT ni, di mana bila mana kita tengok kebanyakan sektor-sektor IT ni dimonopoli oleh expatriate ataupun orang-orang luar. Kan? So bila orang luar yang kontrol semua, jadi saya rasa dengan saya sembang dengan orang ni, kita ni tak ada ke pakar-pakar IT yang dalam negara yang mampu bagi sumbangan pada negara kita sendiri. Kan ini sampai ramai yang majoriti expatriate yang banyak kontrol di Malaysia. So that's why kita tubuhnya Power IT pada 2013 dan mostly kita punya bidang kebanyakan adalah dari segi support IT lah. Support IT maksudnya dari segi pembangunan sistem, dari segi training, upskill, reskill, semua tu yang kita buat sekarang ni. Baik, okey. Ada lagi ke, Cik? Ya, okey. Okey. Okey, baik. Jadi itu sedikit lah tentang Power IT Solution. Jadi apa contoh perkhidmatan yang ditawarkan untuk orang ramai daripada Power IT Solution? Okey, untuk untuk orang ramai ni, kebanyakan yang kita buat sekarang lah, kita merujuk pada kita punya job scope lah sekarang ni. Kebanyakan yang kita buat adalah pembangunan system development, custom system development, and then cyber security, and then yang penting sekali kita pun ada provide training, latihan, upskill and reskill. Latihan ni mostly yang kita bagi kepada peserta-peserta, especially yang sebelum ni kita ada berkolaborate dengan PASAK, itu khusus modular TVET, modular industri. Kita ada buat program di mana kita tawarkan khusus software engineer, and then system development, and then sekarang pun kita ada buat lagi untuk Power BI kan. So kita bawakan kursus-kursus yang terkini kan, yang menepati requirement di di syarikat-syarikat yang besar sekarang ni. So sekarang ni kita nak meetkan requirement tu, kita kena bawa satu kursus-kursus yang mana bila ada orang peserta di Perak ni bila nak kerja ada kelebihan, ada value added. So itu yang kita tawarkan. Okey, baik. Jadi penyertaan Power IT Solution dalam Karnival Kejaya kali ini, adakah ini kali pertama ataupun sebelum ni pernah terlibat dalam Karnival sebegini? Ini memang kali pertama lah kah? Memang kali pertama. Memang kali pertama kan, kami memang teruja lah untuk tuan yang dengar katanya ramai yang kandidat yang berdasarkan statistik terlepas kan. Ya betul. Dalam 3,000 lebih yang akan betul kan? Betul. Tapi sebelum ni kita ada join jelajah dengan PASAK di Manjung, di Teluk Intan, di Kuala Kangsar, tapi yang dalam skala yang kecil lah. Saya rasa ini yang rasanya yang big event lah yang diorang buat sekarang ni. Yang saya tengok dari segi
Jawatan kosong pun kali ni nampaknya agak banyak. Ya, betul. Ah, Ini jawatan kosong ni memang kita memang nak, kita memerlukan sekarang ni kepakaran anak Perak ni segi bidang IT ni kan. Actually kalau yang mana kalau Cik Hafiz tengok pun kita ada offer dalam 9 jawatan. ya Kalau betul 9. 9 jawatan kita Ya, offer. 9. Agaknya anak-anak Perak ni rebutlah peluang yang ada ni kan. Okey, di antara yang kita iklankan post pada kali ini adalah software engineer, functional lead, full stack developer, technical lead, tester, system analyst, data analyst, data engineer, data modeler. Ini semua merupakan high skill workers, high skill experience yang kita perlukan. Jadi saya tertarik dengan yang ada data tadi tu. Yang ada data analisis, data engineer, data modeler engineer. Jadi sebenarnya apa skop kerja mereka ni? Dan kalau boleh tuan kongsikan apa yang diperlukan untuk orang yang nak mohon jawatan yang kelayakan itu. Jadi bila kita IT ni, dia sebenarnya IT terlampau luas. So kita kena spesifikkan macam data ni apa kerja dia kena buat segi analisis data, and then apa ni dengan kepakaran IT yang kita perlu. Contoh kita kena make requirement IT lain. Mana dia yang bersangkut paut, dia tak boleh dia seorang. Kan dia tak boleh jadi dia tak boleh seorang pakar IT yang semua dia conquer. So kita control lah data, kita kena bahagi. Okay, ada data analyst, ada data modeler. Contoh macam sistem macam software engineer. Apa dia kena buat? Dia kena design sistem, dia kena tengok, dia kena test, dia kena run, and then at the same time dia kena communicate dengan tim-tim lain untuk pastikan apa yang dia buat tu tugasan dia berjaya. Adakah kelayakan dari segi akademik minimum yang diletakkan ataupun mungkin pengalaman sudah mencukupi untuk mengisi kekosongan jawatan yang ada? Keperluan tu kita memang nak diploma, paling kurang diploma dan diploma, ijazah dan seterusnya lah. Tetapi kalau masa interview tu kita tengok budak this candidate, tengok dia punya skill tu tinggi. Skill tinggi. Dan kita boleh dikenal, mungkin dia CJ dia, tapi kita tengok dia punya skill tu dengan pengalaman dia ada, kita rasa tak ada masalah untuk kita bawakan. Sebab yang kami buat sekali bukan takat kita tengok alah sijil kan. Mungkin 10 years ago, 15 years ago dia ada sijil, tapi mungkin dia ada belajar, dia ada pengalaman dia yang kita tak mampu nak capai yang kan. Dia sama tau. Dan sebab kita tengok kalau benda tu worth it untuk kita ambil. Kita ambil. Baik, jadi sini kita dapat tengok pengalaman tu bermakna pengalaman tu betul, boleh jadi nilai tambah dan kelebihan untuk orang yang nak datang temuduga, boleh mengatasi calon-calon yang lain. Saya setuju. Jadi ya? Saya setuju, memang saya setuju. Ya, betul, pengalaman boleh mengatasi kelayakan akademik. Baik, jadi ada satu lagi yang saya tertarik nak tengok. Tester ni sebenarnya apa bidang tugas dia tu? Dan dengan tester ya. Okey, baik. Tester kan, tengok ni macam tester apa dia test kan? Tester macam okay. Apa yang dia kena buat kan? Dia kena buat. Apa dia kena buat? Test apa kan? Actually dia kena design. Dia kena develop dan dia kena melaksanakan yang beberapa automated test script. Untuk pastikan kualiti software tu aplikasi software tu berjalan dengan lancar. Tester. Kalau kita dah buat semua ni dia kena test. Kan, pastikan benda-benda apps tu berjalan lancar, dia tak ada downtime, lagi respon time dia macam mana, kan dia punya loading dia lah cepat ke lambat, dia kena pastikan benda tu berjalan lancar. Ini pun kepakaran saya. Kita tawarkan ni adalah yang orang tu berkemahiran tinggi. Kemahiran tinggi. Jadi kelayakan minimum tu adakah mungkin diploma atau degree diperlukan juga untuk ni? Macam saya cakap, dia memang kita perlukan diploma, tapi pada masa sama kalau segi pengalaman dia pun mengatasi dia punya kelayakan tu, kita tak ada masalah untuk terima. Okey, faham. Dan memang ada kes di mana yang kerja kita memang dia bukan daripada diploma, tapi hanya ada bersandarkan pada CJ semata-mata, tetapi sebab kemahiran dia yang ada tu kan, bakat dia yang ada, kita ambil. Macam mana pula dengan macam anggaran usia untuk orang yang nak mohon tu? Ada ke usia maksimum yang macam ni dah terlebih, tak boleh ni, kami nak yang golongan ni je? Ada ke? Okey. Kita macam ni, kita ada, bila IT ni dia terlampau meluas. Kita mungkin ada fresh, kita junior, ataupun kita mungkin ada yang middle exam, and then kita ada high yang tahap lebih senior lah.
So kita tengok pada pengalaman. So masa interview tu kita tengok pada dia punya pengalaman, banyak skill apa yang dia ada. So dari situ kita boleh tahu dah. Lagi resume yang dia bawa, kita tanya soalan-soalan ni dia kata okey. So dia dah faham. Kita dah faham. Ini kalau orang yang bercakap semua teknikal ni dia dah faham, maksudnya dia ada pengalaman. Kan segi resume dia skill-skill yang kita tengok. So kita boleh justify dah. Oh, ini dia ni boleh pergi ke senior ini baru lagi ni, fresh graduate. Kita boleh tengok di situ. Okey, baik. Jadi kita dapat tengok situ dari segi anda menjawab soalan di dalam temuduga tu, penemuduga dah tahu, dah boleh trace anda ni di tahap mana. Sejauh Betul. mana pengetahuan anda terhadap kerja yang anda nak mohon tu, sejauh mana kefahaman anda. Baik, jadi para pendengar yang sedang menonton dan juga mendengar di Facebook Live ketika ini, jika ada soalan, jika ada sebarang pertanyaan tentang pekerjaan ini, jangan segan silu, jangan confuse apa semua, just tanya je. Okey, kami akan ajukan soalan ni kepada Tuan Saiful nanti. Okey, baik. Jadi saya rasa setakat ni kita dah jelas berkenaan dengan jawatan kosong yang ditawarkan, sedikit job scope, sedikit job scope bidang tugas tentang pekerjaan yang ditawarkan. Baik, sekarang kita dah tahu tentang itu. Seterusnya ni, bila kita dah jelas pasal ni, orang pun nak tahulah juga berapa agak-agak anggaran gaji yang ditawarkan tu, ataupun ada tak manfaat-manfaat yang lain jika bekerja dengan Power IT Solution ni. Itu soalan. Ya, kalau yang part ni yang paling orang nak dengar ya. Itu yang Kan, orang kan? Kalau kita buat dari awal ni, soalan pertama dah cerita pasal gaji, rasanya lepas tu orang tak dengar dah. Okay. Actually kita based on experience yang macam saya cakap tadi. So untuk di KL, untuk yang sebelum tu kita ceritalah working environment dulu. Cerita pasal gaji, saya cerita working environment. Di Power IT Solution ni, working environment dia adalah flexible. Maksud flexible ni maksudnya kita tetapkan 3 hari bekerja, 2 hari kita letak untuk work from home. Dia lain sikit. Kita tak ada macam 5 hari tu duduk office 8-5 tak. Sebab bila IT ni kena ingat macam software engineer ni yang buat programming, coding semua ni, dia kadang-kadang memerlukan idea. Idea dia tak boleh main 8-5, kadang-kadang tengah malam pun sampai idea dia. Kan dia nak lena tu 12 lebih tu baru dia tiba-tiba dapat idea. That's why kita kena fleksibelkan masa kerja dia orang ni. So as long bila work from home ni, as long kita apa yang kita nak meeting, dia dah ready, dia ada kan, kita nak kita bagi task, dia delivered. Itu yang kita nak. Takat ni alhamdulillah di Power IT kita dah terapkan budaya ni, walaupun yang pekerja ni bekerja di rumah, apa yang kita buat tugasan, kita nak meeting, semua dia orang mampu fulfill lah. Tak ada masalah. Tak adalah macam kita kata saya nak meeting mungkin 8-9 pagi lagi hilang. Dah hilang kan, senyap kan. Meeting online pun gambar tinggal kan, tak dengar apa langsung, tak dengar pun senyap kan. Itu tak nak lah. Okay, dan basic untuk basic, tengok fresh graduate lah, kita bagi basic adalah dalam 3,500 ke atas. Basic junior. Untuk junior. Dan kita ada beberapa lagi allowance kedatangan di lebih kurang 1,000-1,500, and then at the same time kita ada medical card kita bagi kan, kita bagi kemudahan-kemudahan itulah. So EPF tu benda yang perlulah kita provide pada pekerja. Okey, baik. Jadi tentang waktu bekerja tadi lah yang kata fleksibel tu, adakah fleksibel dalam waktu kerja tu ditentukan sendiri oleh pihak pengurusan, ataupun pekerja tu boleh request berapa hari nak, macam 2 hari kan, contoh hari ni nak kerja, esok nak duduk rumah, kerja duduk rumah, ke dah memang ditentukan? Okey, macam sekarang ni macam kita di Ipoh, kita ada branch kan di HQ di Ipoh. Dia berdasarkan kepada keperluan segi orang kata technical team ataupun project manager. Macam yang kita praktis di Ipoh ni, kita bergantung pada kita based on dia orang punya requirement. Maksud saya kadang-kadang dia orang cakap minggu ni mungkin Isnin dengan Khamis, minggu satu lagi mungkin Isnin dengan Selasa. So kita nak benda tu fleksibelkan dia orang. Kan? Saya punya konsep, saya nak kerja ni dalam keadaan yang seronok, yang fleksibel, dia tak rasa pressure. So dengan bila rasa fresh, dia dapat idea lebih lagi. Bila dia kerja seronok kan, dia nak buat programming, mungkin dia boleh buat 2-3 coding, tapi mungkin dia boleh buat, bila dia seronok ni, dia dapat idea macam-macam. Kita nak keseronokan, indeks kegembiraan bekerja tu kena ada jugalah untuk di Power IT ni. Betul. Jadi bila kita seronok dan gembira di tempat kerja tu, kita boleh jadi lebih kreatif. Dalam penghasilan idea dan penghasilan kerja kita. Dia konsep senang je, as long kita bagi task delivered. Itu je. Itu je. Senang je sebenarnya. Tapi yalah, itulah cabaran yang ada dalam waktu sekarang ni. Baik, jadi
kita dah cover bahagian gaji, benefit dan sebagainya tu. Okey, sekarang ada tak kemudahan untuk macam pengangkutan ke ataupun hostel asrama bagi pekerja-pekerja yang mungkin duduk jauh luar kawasan daripada tempat kerja nanti? Okey, untuk yang baru contohlah kan yang dulu sekarang ni yang mungkin daripada anak-anak Perak ni bila dapat kerja first time nak pergi KL ni kan, Betul. mungkin dia ada kesukaran ataupun kesusahan sikit lah nak dapat penginapan. So di pihak syarikat kita sediakan asrama Sama. untuk duduk sementara dia orang nak dapat tempat lah kan, dia orang dapat tempat. Mungkin sementara dia orang nak cari rumah sewa kan, sana pun rumah sewa KL pun sewa bilik pun dah beratus kan, nak tengok nak input deposit kan. So kita bagi kemudahan-kemudahan tu untuk dia orang. Dan dari transportation memang tak sediakan, maksudnya sebab dia pun office di HQ dekat dengan di sebelah Hotel Maya di Plaza 138 tu. Dari segi kemudahan monorail, LRT semua memang dah mudah dari segi pengangkutan untuk pekerja. Okey, baik. Jadi waktu kata tinggal sementara di asrama tu, ada tak anggaran masa yang diberi tu? Contoh macam 2-3 bulan ke ataupun bila sampai dapat rumah macam tu. Dah bagilah masa ke dia orang kan, tapi takkan Bagi masa. 2-3 bulan dah. Kadang mungkin dia orang nak biasakan orang kata kejutan budaya di KL, duduk di Ipoh ni dengan suasana tenang kan, tak ada jam, dia pergi kan dia dapat kejutan kan. So kita ambil masa untuk dia adapt dengan new environment. Kita bagi masa lah ke dia orang. Baik. Jadi tak ada tempoh masa tertentu yang ditetapkan lah. Ada. Tapi lebih cepat jumpa tempat kediaman sendiri tu lebih baik lah. Ya, betul. At least kalau ada kawan-kawan baru yang masuk daripada Perak nak datang, at least dia ada 3 bulan, dia boleh move on ke rumah baru, and then kita dah peluang orang baru lah masuk. Betul. Baik, jadi kalau kita bercerita tentang peluang kerja, tentang kerjaya ni, saya rasa kebanyakan orang pun mesti nak peningkatan kerjaya dalam kerjaya yang mereka ceburi tu. Takkan sampai bila dia orang nak start dekat situ saja, betul tak? Jadi di Power IT Solutions ni ada tak potensi untuk career growth, peningkatan kerjaya bagi jawatan-jawatan yang ditawarkan? Kalau tengok pada keadaan sekarang ni, kita tak boleh nak konsep macam mana? Konsep pengurusan yang terlampau rigid. So dengan keadaan Gen Z semua, Gen X, Gen Z lah yang muda-muda ni kan, kita compromise dengan diorang. So dari segi career growth pun kita pentingkan career growth actually. Untuk diorang, contoh teknologi IT ni dia selalu berubah-ubah kan, kadang-kadang tak sampai 2-3-4 bulan, setahun berubah. So kita apa yang kita buat, kita akan fulfillkan dengan kepakaran baru. Contohlah kalau macam sistem datang, contoh dengan dengan Power BI yang latest punya teknologi, latest punya software. So kita mesti train. Kita akan train kita punya staff. Maknanya kita upskill, reskill dia punya kemahiran sekarang ni. Supaya dia tak tertinggal. Kan IT ni kalau you dah 3 tahun lebih you tak update, memang ni lah obsolete lah, outdated lah kita punya skill. Dari segi dan kita career growth ni kita ada career path dia. Maknanya kalau dia dah 3 tahun dengan kita ada bonus, kita segi benefit lupa tambah ni. Kita ada bonus tahunan, ada kenaikan gaji tahunan. Kalau dia perform dengan kerja ni, kita tak ada masalah untuk naikkan gaji. Okey, baik. Mungkin Encik Saiful sendiri boleh kongsikan Encik Saiful bermula dari peringkat mana sehingga sekarang sudah berjaya menjadi GM sekarang. Kalau boleh Encik Saiful kongsikan. Ini soalan tak nak skrip ni. Tak apa kita gurau lah. Kita dapat santai kan. Kongsi pengalaman. Actually, sebenarnya saya pun banyak dah lama actually dalam bidang IT pun saya bukan dah lama juga tinggal sebenarnya. Tapi saya more on management. Jadi saya nak untuk career path ni saya ambil masa. Saya dulu pun mula daripada technician, kan, repair PC, laptop, kan, mengangkat bawah meja semua tu. Benda-benda ni is proses. Semua orang akan lalu. Setiap orang akan lalu nak naik ke atas ni. Dari situ kita belajar sebab saya more on skill saya more on management. Kan. So bila kita bekerja dalam IT ni, kita kena ada kepakaran yang ada management, yang ada skill untuk yang skill software, buat programming semua tu, kita kena combine semua tu. Kita tak boleh work alone. Kita kena work dengan as a team. Setiap kepakaran tu kita kena combine. Itu yang saya duk pegang sekarang ni. Itulah sehingga sekarang Cik Saiful telah berjaya menjadi seorang GM di sebuah syarikat yang besar di dalam negara ini. Baik. Jadi jadi baik, Power IT sebelum ni pun dah banyak terlibat dengan temuduga dengan calon-calon apa semua. Jadi boleh Cik Saiful kongsikan sedikit lah
apa yang Cik Saiful dapat lihat dari segi calon-calon yang datang ni? Apa kekurangan yang mungkin mereka boleh tambah baik untuk diterima masuk Power IT Solution? Baik. Kebanyakan yang saya bila saya pergi temuduga ni, kebanyakan yang saya tengok lah kan calon-calon temuduga ni, satu yang paling kurang ni adalah especially yang orang muda ni lah. Actually komunikasi. Komunikasi kan, dia orang cakap kan. Even kalau sekarang ni pun dia orang PM, kalau macam dia orang minta kerja pun dia orang tak ada ni, dia orang tak ada bagi. Assalamualaikum cik, saya sekian-sekian nama, tak ada. Boleh PM, Assalamualaikum, kerja kosong dah tak? Oh, Dia tak ada dah macam kita dulu kita ada step dia kan, prosedur kita ada skill. Communication skill tu penting. Kan ada setengah candidate dia memang very skillful tapi communication skill tak ada. Sebab ada setengah macam contoh software engineer, ada post-post yang terperlukan dia orang ada communication skill, bukan cakap menghadap laptop, menghadap komputer 24 jam buat programming, cakap dengan komputer, tapi bila kita present dia tak boleh. Sebab sekarang ni kita dah itu communication skill, soft skill tau yang kita kena kuasai sekarang. Kan, ini skill. Saya tak nafikan bila kita budak-budak peserta yang fresh graduate ni keluar daripada universiti ni, courses yang dia orang ambil tu mungkin ada subjek tu yang dah tertinggal, yang outdated, 10 tahun tertinggal ke belakang. So sebagai Gen Z yang sekarang ni, yang orang tahu dilengkapi dengan kemudahan internet yang laju ni, patutnya dia orang boleh explore dah apa yang nak sekarang. Inilah macam contoh out system. Keperluan apa? Kita kena tahu keperluan industri. Contoh kita belajar COBOL tahun 2005, 2 tahun 2000 dulu kan. Sekarang tak pakai dah. Dia nak yang benda lagi yang up to date. So kita kena kejar teknologi ni. Dan ada yang buat anak perak ni, saya nak silakan kalau yang muda-muda tu kan, yang muda-muda tu kalau ada peluang dapat keluar ke KL, ke Kuala Lumpur, pergilah keluar kejap. Saya lah pengalaman kat sana kan. Pengalaman. Banyak yang dapat, ada yang kita dapat memang skillful. Bila kita nak offer, kerja mana cik? Kerja KL. Tak nak KL, tak nak KL. Tak nak duk Ipoh ya. Tak nak Ipoh lah cik, ni jalan tak jam semua kan, tengah malam semua kan. Kena korban. Sebab kita nak yang big company sekarang ni banyak kat KL. Ya, betul. Kan? So kita nak adapt dengan new latest teknologi ni dekat KL. Yang banyak. So kita kena korban. Salah yang bujang-bujang ni salah tak ada masalah, 4-5 tahun pergi sana kan. Atau sampai kat KL ada jodoh sana pula. Mana tahu. Jadi sebenarnya kita dapat lihat dalam bidang IT ni memang pantas. Perubahan dan evolusi itu sentiasa berlaku dengan cepat. Jadi kita kalau Cik Afif perasan, COVID ni telah mempercepatkan pendigitalan ni ataupun IT ni, dia tu boom. Patutnya mungkin masa tu macam sekarang kita pun meeting Zoom je. Kan sepanjang COVID tu 2 tahun tu kita semua meeting online je, Zoom. So benda teknologi yang kita tak sangka pun akan meletup dalam masa yang terdekat. Ya, betul. Memang tak dinafikan zaman COVID, PKP tu mempercepatkan lagi evolusi dalam bidang IT ni sendiri. Kan kita beraya kat rumah macam keluar. Ya, betul. Video call ya. Kan kita call mak kita pun kita pakai Zoom, tak ada balik kampung kan masa tu. Ya, betul. Pilihan kita ada pun. Baik, jadi itu sedikit sebanyak pesanan daripada Encik Saiful untuk yang di luar sana yang nak cari kerja, terutamanya golongan belia, orang-orang muda ni. Ambil lah peluang, datanglah ke KL kalau ada peluang pekerjaan tu, keluar daripada zon keselesaan anda, kerana jika anda tak keluar dari zon selesa anda tak mampu untuk berkembang lebih baik ke hadapan. Okey, saya rasa itu antara nasihat paling penting untuk hari inilah daripada Tuan Saiful. Baik, jadi saya rasa setakat ni kita dah cover, kita dah tahu apa jawatan kosong yang ada, kita dah pergi ke skop kerja, apa lagi tadi, gaji, manfaat, dari segi kemudahan yang ditawarkan, waktu bekerja, flexibility, career grow yang ditawarkan oleh Power IT Solution, sedikit kongsian daripada Encik Saiful tadi tentang pengalaman pribadi, dan saya rasa kita dah cover keseluruhan. Jadi saya rasa para pendengar di Facebook Live pun dah jelas tentang sedikit apa yang akan dibawakan oleh Power IT Solution nanti pada minggu hadapan. Baik, jadi saya rasa kita pun sekarang dah berada di hujung-hujung minit jugalah. Orang kata macam minit, apa orang cakap, waktu kecederaan lah kalau dalam bola sepak dia jaga. Okey, baik. Jadi mungkin daripada pihak Cik Saiful sendiri lah, mungkin ada kata-kata akhir lah untuk para pencari kerja yang berada di luar sana, untuk ajak mereka, mari kita ke Carnival Kerjaya dan sertai Power IT Solution nanti. Mungkin sedikit daripada Tuan Saiful. Bagi pihak kami daripada Power IT Solution, kami mengharapkan bakat-bakat ataupun pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi, dan saya yakin memang ada bakat-bakat tersebut di negeri Perak ni.
bukan saya nak cakap based on program yang kita buat modular industri dengan PASAP pada yang sesi Jun lepas, kita ada beberapa yang memang very skillful candidate yang kita ambil terus. Very skillful candidate yang memang tunjuk, ada rupanya kat sini kan, kat Perak ni. So bakat-bakat ni kita tengah cari, dan saya yakin kemudian tu ada pada anak-anak Perak. Jadi mohlah kita kan, minggu depan ni ramai-ramai turun ke Stadium Mulia kan. Stadium Mulia. Kita jumpa di sana. Kan? Kalau nak sembang-sembang dulu tengok apa peluang, boleh. Saya pun di sana saya akan ada dengan tim saya. 2 hari kita berkampung kan, daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang kan. 5 petang, ya betul. InsyaAllah jangan dan satu lagi pesan dia, kalau datang tu interview, kalau datang ni at least pakailah yang kemas kan, bagi orang tengok kan, mereka dia pun confident kan, ini datang interview kan, pakai slipper Jepun kalau merah terang kan, baju compang-camping, pakai yang kemas-kemas. Ini interview ni nak impress, mungkin bukan dengan Power IT, tapi dengan majikan-majikan lain yang ada. Dia orang nak tengok, dia orang nak dapatkan pekerja-pekerja yang mampu menyumbang something untuk dia orang. Itu je. Ya, baik. Jadi yang mendengar sekarang di Facebook Live semua dah jelas ya. Itu seruan daripada Tuan Saiful. Mari kita ramai-ramai datang ke Carnival Kerjaya pada minggu hadapan, dan mungkin anda berpeluang, anda bernasib baik untuk menjadi sebahagian daripada Power IT Solution Sdn Bhd. Dan seterusnya, mana tahu mungkin anda boleh menjadi pemangkin kepada perkembangan yang lebih maju dalam bidang IT di negara ini. Okey, baik. Jadi saya rasa terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Saiful atas kesudian bersama kami dalam program Borak Santai Ngopi Kerjaya sama PASAP hari ini. Okey, baik. Jadi kepada yang di luar sana, okey, hari ini saya rasa kali kedua lah saya ingatkan. Okey, jangan ketinggalan minggu depan 16 dan 17 September. Kita ada Carnival Kerjaya dan TVET bersempena juga dengan Carnival Anak Muda Kamu bertempat di Stadium Indra Mulia daripada jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi jom, kita ramai-ramai datang ke sana, terutamanya kepada pencari kerja yang di luar sana. Baik, jadi saya rasa setakat ini saja daripada saya, Hafiz Roslan, moderator anda pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi sekejap saja lagi. Ada satu lagi sesi last untuk hari ini, pukul 4 petang kejap lagi. Bersama dengan syarikat mana? Tunggu sebentar lagi. Baik, jadi setakat ini saja sesi untuk hari ini daripada pihak kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sekali lagi. Okey, jadi selamat jumpa. Semoga kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Bye-bye.